Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Rizal, ada lagi dapatan yang boleh kita kongsikan? Baik, saya sebenarnya nak kongsikan juga cakap-cakap masyarakat, tetapi saya nak rujuk dulu statistik hari ini punya dapatan 25 Februari 2021. Ya, jumlah kes keseluruhan 293,698. Saya nak fokus yang sembuh. Ya, yang sembuh hari ini 3,752 dan keseluruhan sembuh 263,761 kes sembuh. Ini juga menimbulkan persoalan Ustaz Ridi dalam kalangan masyarakat kita. Saya nak pergi kepada Dr. Hisham Shah. Apa yang kita nak bagi tahu dalam kalangan netizen bagi tahu, ni jumlah ni ramai dah sembuh sebelum suntikan vaksin dilaksanakan, dilancarkan. Dah ramai yang sembuh ni, buat apa nak suntik lagi? Kan? Kenapa kita nak buang duit duk suntik sedangkan dah ada yang sembuh? Jadi bagaimana doktor kita nak yakinkan kepada masyarakat kita apa perlunya vaksin ini dengan jumlah yang dah sembuh beratus-ratus ribu ni, doktor? Bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Kita masih lagi di dalam forum khas kita malam ini, vaksin cegah sebelum kalah. Dan kita nak sambung jawapan daripada Datuk Dr. Hisham Shah kepada persoalan yang ditanyakan tadi. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Tadi dikatakan yang sembuh ya, tapi kita tak cakap yang meninggal dunia. 1,100 orang meninggal dunia. Ramai itu di Malaysia, tapi di seluruh dunia seperti mana yang dikatakan oleh Sabah Semaha Mufti Perlis tadi, lebih daripada 2.5 juta yang telah meninggal dunia. Walaupun ramai lagi yang sembuh. Tapi daripada yang sembuh itu ada satu sindrom yang kita panggil long COVID. Jadi maknanya orang yang sembuh tu tak semestinya 100% sembuh ya. Alhamdulillah setengah tu boleh sihat seperti sedia kala, tapi kita dapati mereka yang sembuh daripada penyakit COVID-19 ni ada kesan samping dan kesan jangka panjang yang berterusan. Maknanya selepas mereka keluar daripada hospital, mereka masih lagi perlu untuk mendapatkan rawatan. Ini merupakan bahana daripada penyakit COVID-19 ini ya. Jadi apa yang kita cuba nak tekankan di sini, semua orang perlu mendapat vaksinasi supaya mereka tidak terdedah kepada jangkitan kuman ini. Jadi kalau kita kata kita boleh sembuh, tapi apa mana kita tahu kita boleh sembuh? Kalau orang yang dihigapi virus ini, kalau dia merupakan daripada golongan yang berisiko tinggi, maknanya daripada warga emas ataupun bagi mereka yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit kronik dan sebagainya, mereka merupakan golongan rentan, maknanya orang yang susceptible untuk mendapat jangkitan COVID-19 dan akhirnya akan menyebabkan komplikasi dan kematian ya. Itu satu ya. Jadi bagi mereka yang sembuh, dari kajian kita yang telah kita laksanakan di Malaysia sendiri, ada satu golongan yang kita dapat melihat kepada antibody mereka selepas mereka sembuh. Kita dapati paras antibody mereka ini menurun selepas beberapa minggu dan kadang-kadang lebih kurang berapa 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita periksa tubuh badan mereka, paras antibody mereka sudah menurun. Jadi maknanya walaupun kita sembuh, dalam negara kita 263,761 dah sembuh ya. Pada hari ini 3,752 sudah sembuh. Tapi jika kita lihat, kita pantau, kita periksa mereka dalam masa 2 bulan, 3 bulan, kita akan dapati paras antibody mereka telah rendah. Jadi maknanya mereka masih lagi berpeluang untuk dijangkiti pada kali kedua. Jadi ketahanan imuniti akibat daripada jangkitan COVID-19 ini secara natural tidak tahan lama. Itu daripada pandangan kita lah ya. Dan kita berdasarkan daripada penyakit coronavirus yang dulu, kita akan dapati mereka boleh mendapat jangkitan ini berulang-ulang. Jadi bagi mereka yang telah menghidapi penyakit SARS-CoV ini, mereka ini pun disarankan selepas mereka sembuh diberi vaksinasi kerana kita nak pastikan bahawa paras antibody mereka akan kekal lebih lama dan dapat mencegah mereka daripada mendapat jangkitan pada masa hadapan. Kita cuba ikhtiar kita ya. Bagi mereka yang tidak mendapat jangkitan COVID-19 ini, kita sarankan mereka mendapatkan 2 dos vaksinasi. Satu, dos pengenalan, yang keduanya merupakan dos booster untuk mengukuhkan lagi memory ataupun ingatan tubuh badan kita terhadap virus ini supaya mereka dapat mendapat antibody, paras antibody yang dapat mencegah mereka daripada mendapat jangkitan pada masa akan datang ya. Itu dia punya strategi vaksinasi. Baik. Itu satu penjelasan yang cukup ringkas dan padat diberikan.